Susahnya. Macam mana nak bagi sama warna ni? Aduh. Susah terpusing-pusing ni. Aduh. Baik. Nanti saya akan hubungi balik lepas kelas ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mira. Kenapa Mira? Cikgu. Macam serabut je tengok. Bukan serabut cikgu ni. Saya main cube magic ni cikgu. Okay. Dah saya terpusing-pusing macam ni kata magic. Tapi tak dapat sama warna pun cikgu. Baiklah Mira. Kalau tanya saya pun magic cube ni saya pun tak mahir sangat Mira. Okay. Tapi sebenarnya saya boleh bantu Mira. Magic cube ni selain daripada permainan, kita boleh belajar matematik tau. Oh ya ke cikgu? Nak belajar tak? Nak. Kalau nak belajar, jom kita masuk kelas. Wah, okay, jom masuk kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid di rumah? Anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bertemankan saya, Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, kita nak belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik iaitu matematik untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya Kuasa 3 dan Punca Kuasa 3. Kita nak tanya cikgu kita. Di studio kita ada Cikgu Azmi Ahmad. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syamira? Khabar baik cikgu. Cikgu bagaimana pula? Alhamdulillah sihat. Wah, okey. Nanti kita nak selesaikan kita punya cube magic kita nanti cikgu. Kerana di studio tak lupa juga turut serta dengan kita pada hari ini Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Koh Kian Nyi ataupun lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Koh dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Apa khabar cikgu? Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah cikgu, hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran matematik. Tetapi saya dengar cikgu pun ada bawa 4 orang puteri. Bunga semuanya cikgu Anak murid cikgu sendiri. Di manakah mereka? Assalamualaikum semua. Salam perkenalan. Wah, cerianya semua lengkap beruniform sekolah. Boleh cikgu perkenalkan mereka cikgu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Di mana juga anda berada, saya doakan semua hanya dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Hari ini bersama Cikgu Azmi, kita akan mempelajari matematik tingkatan 1. Dan sebelum itu, mari kita berkenalan dengan murid-murid yang saya bawa secara khas daripada Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri Sembilan. Kita ada yang pertama, Sharifah Nazirah binti Syekh Ahmad Jamalullail. Hai. Okey. Tersenyum manis di situ. Baik, yang kedua kita ada Sofia Batrisha binti Muhammad Azlan. Yang ketiga kita ada Nurul Salsabila binti Rozman. Hai. Okey. Dan yang keempat kita ada Aisyah Humaira binti Muhammad Fadli. Hai Aisyah. Pengawas sekolah tu cikgu, baju biru. Ada seorang pengawas sekolah. Okey, ini kawan-kawan baru saya. Salam perkenalan buat semuanya. Baiklah cikgu, untuk tak buang masa lagi cikgu. Hari ini tentang kuasa 3 dan punca kuasa 3. Tapi apa kaitan dengan cube magic kita tadi tu cikgu? Baik, kita akan terangkan selepas ini. Baik, untuk makluman semua, bersama Cikgu Azmi pada hari ini kita akan mempelajari matematik tingkatan 1. Topik yang istimewa dibawakan hari ini, bab yang ketiga iaitu kuasa 3 dan punca kuasa 3. Cuma hari ini kita akan lebih fokus kepada 3.2 iaitu kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna Mira. Okey, baik. Kita teruskan untuk aktiviti yang pertama Ya, cikgu. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk aktiviti hari ini, kita lihat terlebih dahulu apakah standard pelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama, kita ada pada akhir sesi pembelajaran pada hari ini, murid dijangka akan dapat menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Kedua, menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Jadi itu adalah 2 standard pelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Baik, kita pergi yang pertama iaitu apakah kuasa 3. Okey. Kita ada aktiviti penerokaan yang pertama iaitu meneroka pembentukan kuasa 3. Mira, murid-murid di luar sana pun boleh ikuti. Setelah kita pada hari ini, murid-murid di luar sana boleh buka buku teks matematik tingkatan 1, muka surat 58. Okey, baik. Untuk aktiviti penerokaan yang pertama ini, murid-murid di talian telah pun dipecahkan kepada 2 kumpulan dan mereka telah pun diberikan tugasan ini sebelum sesi pada hari ini.
Jadi pada hari ini kita hanya akan dapat dengar perkongsian mereka, apakah hasil pemerhatian mereka daripada aktiviti yang pertama. Tetapi mari kita lihat sekali imbas apakah arahan yang terdapat dalam aktiviti penerokaan yang pertama ini. Baik, yang pertama, gambar raja di bawah menunjukkan 3 buah kubus yang terdiri daripada kubus unit. Perhatikan ketiga-tiga kubus yang ditunjukkan. Okey. Kedua, lengkapkan jadual kubus dan nyatakan hubungan antara bilangan kubus unit dengan panjang tepi kubus. Okey. Jadi inilah jadual kubus. Murid-murid telah pun diberikan tugasan sebelum ini. Jadi kita akan dengarkan apakah pemerhatian mereka dan dikongsikan bersama kita hari ini. Baik, untuk yang pertama telah pun saya lengkapkan, iaitu bagi panjang tepi kubus unit yang pertama. Okey. Kita boleh ambil satu ni. Okey. Satu ni. Okey. Panjang tepi kubus satu. Okey. Jadi isi padu dalam bentuk pendaraban berulang. Okey, kita akan buat 1 darab 1 darab 1. 1 panjang, 1 lebar, 1 tinggi. Jadi pendaraban berulang adalah 1 darab 1 darab 1. Okey, jadi bilangan kubus unit yang terhasil adalah 1. Kerana kita hanya dapat 1 saja kubus yang terhasil. Baik, bagaimana yang seterusnya? Yang kedua, silakan saya nak cuba. Siapa nak cuba untuk yang kedua? Silakan. Sharifah Nazira, silakan. Yang kedua, panjang tepi kubus dia 2. 2. Isi padu dia pula 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2. Dan bilangan kubus unit dia 8. 8. Tepat sekali. 8 Okey. Wah, tepat cikgu Tepat. Kita boleh bagi bintang kot. Okey, mari. Nazira. Berapa bintang cikgu? 1 bintang. 1 bintang untuk Nazira. Tanya. Baik, yang ketiga. Silakan siapa nak cuba. Silakan Sofia. Okey. Panjang tepi kubus 3. 3. Isi pada kubus dalam bentuk pendaraban berulang 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 darab 3. Bilangan kubus. Okey. Berapa, Sofia? 27. 27. Tepat sekali. Okey, tahniah. Tanya. 1 bintang untuk Sofia. 1 bintang untuk Sofia. Teruskan yang keempat. Silakan. Silakan. Nurul Salsabila. Panjang tepi kubus dia 4. 4. Lepas tu kalau isi padu kubus dia dalam bentuk pendaraban berulang 4 darab 4 darab 4. 4 darab 4 darab 4. Bilangan kubus unit dia 64. 64 ya? Betul, tahniah. 64. 1 bintang untuk Salsabila. 1 bintang, tanya. Dan yang terakhir, silakan. Siapa nak cuba? Silakan Aisyah. Kalau panjang tepi kubus dia 5. 5, okey. Isi padu kubus dia 5 darab 5 darab 5. Pendaraban berulang Okey, 5 darab 5 darab 5. So dia punya bilangan dia 125. 100. Tak maaf. 25. 25. Okey, tepat sekali. Tahniah. Tepat. Aisyah pun dapat 1 bintang. Okey, tanya. Okey. Baik, cikgu. Jadi inilah pemerhatian mereka daripada aktiviti yang pertama. Kalau tadi kita tengok bila panjang tepi kubus tu 1, jadi pendaraban berulang dia adalah 1 panjang, 1 lebar, 1 tinggi. Lepas tu kita nampak ada 3 nombor yang darab berulang. Betul. Jadi bilangan kubus 1 lah. Tapi bila beralih ke 2 pula, kan 2, kita akan dapati bahawa 2 panjang, 2 lebar, 2 tinggi. Maka jumlah bilangan kubus yang ada adalah sebanyak 8. Dan begitulah seterusnya. Okey, jadi kita lihat seterusnya. Apakah yang murid-murid dapat perhatikan daripada jadual kubus tersebut? Kita minta wakil kumpulan yang pertama untuk mencuba. Silakan. Siapa cuba? Siapa yang mencuba? Pengawas sekolah kita. Dah angkat dah. Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Apa yang saya dapat perhatikan, kalau panjang tepi kubus dia 1, Okey. bilangan kubus dia pun akan jadi 1. Okey. Tapi kalau tepi panjang kubus dia 2, bilangan kubus dia akan jadi 8. Okey. Baik. Kalau tepi kubus dia 3,
bilangan kubus dia akan jadi 27. Okey, betul. Itu adalah pemerhatian yang pertama daripada kumpulan yang pertama oleh Aisyah tadi. Mungkin Mira boleh tengok betul tak ni? Dia kata 2 ni dapat 8. Boleh kira tak? Okey, 2 dapat 8. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul cikgu? Tepat sekali sebab tu dia dapat bintang. 1 bintang. Okey. Untuk siapa cikgu? Untuk Aisyah. Untuk Aisyah. Okey, satu lagi kesimpulan. Siapa nak cuba? Silakan. Sofia. Silakan Sofia. Apa yang saya dapat isi Ya. panjang dia dekat tepi kubus tu semua sama. Panjang tepi kubus adalah Sama. panjang tepi kubus dia adalah sama. Maksudnya tadi kalau contoh kita ambil yang contoh 2 tu kan. Kubus yang 2 darab 2 darab 2 tu. Ya. Kalau panjang dia 2, lebar dia pun 2, tinggi dia pun 2. Okey. Sama. Itu pemerhatian yang dia dapat. Pemerhatian yang baik. Okey. Jadi terima kasih kepada murid-murid yang telah memberikan perkongsian tadi tu. Betul. Jadi Sofia boleh dapat 1 bintang. 1 bintang. Kita nak kira dulu ke cikgu? Nak kira boleh juga. Okey, kita kira. Tapi ada 27 lah. 27. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita darabkan dengan 3 cikgu. Ya, betul. 1, 2, 3, 9 darab 3 bersamaan 27. 27 tepat sekali. Okey, Mira 1 pun boleh bintang. dapat bintang ni. Okey, berapa tadi cikgu? Bintang Untuk Sofia. 1 ya cikgu? 1. Okey, tanya. Baik Mira, untuk kesimpulan, hasil daripada aktiviti penerokaan yang pertama, didapati bahawa kubus dengan panjang tepi unit 1, 2, 3 dan seterusnya mempunyai bilangan kubus unit 1, 8, 27 dan seterusnya. Okey, misalnya bagi kubus dengan panjang tepi 2 unit, bilangan kubus unit ditulis sebagai 2 darab 2 darab 2, iaitu bersamaan 8 unit padu. Okey. Dan kita menyatakan kuasa 3 bagi 2 ialah 8. Kuasa 3 bagi 2 ditulis sebagai 2 kuasa 3. Maka kita menulis 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey? Dan 2 kuasa 3 disebut sebagai 2 kuasa 3 atau kuasa 3 bagi 2. Itu cara kita nak sebut. Okey. Cara tulis dia macam tu, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Cara sebut dia 2 kuasa 3 atau kuasa 3 bagi 2. Okey? Kita ada kuis. Okey. Mira. Okey, kita minta murid talian siapa nak cuba dapat jawab, dapat 1 bintang. Atau nak bagi 2 bintang ni? Kita bagi 2 lah cikgu. 2 bintang. 2 bintang. Okey, kuis yang pertama. Jika sebuah kubus mempunyai panjang sisi 12 cm, Baik. maka isi padu bagi kubus tersebut adalah apakah? A, jawapan dia 1728 cm padu, ataupun B, 1278 cm padu, ataupun C, 1729 cm padu, ataupun D, 1872 cm padu. Okey, siapa Silakan. nak cuba jawab? Angkat tangan laju-laju. Okey, Nazira. Nazira cepat. Okey, Silakan silakan Nazira. Jawapan dia A. Pasti, 1728. Adakah anda pasti? Saya pasti. Jawapan dia A. Ya, betul. Jawapan dia A. Tahniah. Okey, 2 bintang tahniah. untuk Nazira. 2 bintang. 12 cm padu untuk satu sisi, bermakna Ya. 12 untuk panjang, 12 untuk lebar, 12 untuk tinggi, 12 darab 12 darab 12. Jawapannya 1728 cm padu. Okey. Tahniah diucapkan untuk Nazira. Tahniah untuk Nazira juga semua rakan-rakan di dalam talian yang berjaya jawab. Tapi selepas ini, Cikgu Azmi nak kongsikan lebih banyak lagi aktiviti untuk memahami bagi kuasa 3 ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di slot Mendengar Rendah. Ada hati, semua jadi. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 1 bersama-sama dengan Cikgu Azmi. Cikgu, Ya. 1, 2, 3. Ada hati, semua jadi. Okey, dan untuk segmen kedua ini, apa pula aktiviti yang Cikgu nak kongsikan? Baik, terima kasih Mira. Okey, sekarang kita masuk kepada aktiviti kita yang kedua, iaitu kita lihat apakah kuasa 3 sempurna. Okey, baik. Sekali lagi kita ada aktiviti penerokaan kedua. Okey, seperti biasa kita telah pun berikan ataupun saya telah pun berikan tugasan ini kepada murid-murid talian sebelum sesi pada hari ini. Jadi mereka akan membentangkan
dapatan mereka dan dikongsikan bersama kita semua. Untuk aktiviti penerokaan yang kedua ini adalah untuk menerangkan maksud bagi kuasa 3 sempurna. Murid-murid di luar sana boleh ikuti pembelajaran hari ini dengan buka buku teks halaman 59. Okey. Jadi untuk arahan dia, yang pertama, susun blok unit bermula dengan 1 blok unit, kemudian 2 blok unit, 3 blok unit dan seterusnya supaya membina sebuah kubus jika boleh. Kedua, lengkapkan jadual blok yang diberi. Ketiga, nyatakan nombor yang mewakili bilangan blok unit yang dapat disusun untuk membina sebuah kubus. Dan yang keempat, apakah hubungan antara nombor-nombor ini yang mewakili bilangan blok unit dengan pembinaan kubus. Itu arahan dia. Okey. Baik, kita pergi kepada jadual blok. Okey, ini jadual blok. Okey, murid-murid di talian diminta untuk menyusun blok itu. Kalau kat depan ni kita dapat lihat satu tu. Okey, kalau Mira boleh pegang yang satu tu. Ya, satu. Kita satu Satu blok itu kalau Mira dapat tengok di blok jadual blok tu, kita nampak kita tandakan tik. Tanda tik kan? Sebab satu blok itu telah pun dapat membina sebuah kubus. Okey, satu kubus. Yeah. Okey, memang dah automatik kubus dah. Okey, tapi 2 dan 3 tu dipangkahkan. 2 dan 3 tu dipangkahkan kerana dia dapat membina kubus kan. Baik, kita dengar apakah dapatan daripada murid-murid talian untuk yang seterusnya 4 hingga 9. Silakan, siapa nak cuba? Silakan. Ya, Aisyah. Silakan Aisyah. Kalau nombor 4 dengan 5 dia tak boleh jadi sebuah kubus. 4 tak boleh 4 tak boleh, 4 pangkahlah. 5? 5 pun tak boleh. 5 tak boleh Lagi 6? Tak boleh. 6 tak boleh. 7? Pun tak boleh. Pun tak boleh. Bila nak boleh ni? Okey, 8? 8 baru boleh. 8 baru boleh? Baru boleh. 8 baru boleh. Kejap lagi kita tengok. Okey. 9? Tak boleh. Tak boleh. Baik. Ini dapatan daripada pelajar kita iaitu mengatakan bahawa 1 dengan 8 saja boleh membina kubus. Mari kita tengok Mira. Okey, 1 tu dah betul dah, selesai dah. Selesai. Sebab dia memang kubus dah. Sebab sifat kubus ni adalah panjang sisi dia sama. Kalau panjang dia 2, lebar dia pun mesti 2, tinggi pun mesti 2. Okey. Kalau 2 pula, cuba Mira buat 2. 2 cikgu. Ambil tu, buat 2 je. Letak 2 macam ni 2. Okey. Adakah itu kubus? Tidak cikgu. Kalau bukan kubus tu apa nama dia? Ini macam segi 4. Nama dia kuboid. Okey, kuboid. Okey. Dia kubus, dia sifat dia sama sisi. Jadi 2 tak dapat lah. 3 pun sama. Kalau 3 pun tak dapat bentuk kubus. Betul. Sampailah ke 7 pun tak dapat buat. Tapi 8 boleh buat. Cuba Mira buat tadi 8. Sebab 8 saya alihkan semula. Alih balik. Sekarang adakah bentuk kubus? Ya cikgu. Nampak? Sebab panjang sisi dia sama. 2 panjang, 2 lebar, 2 tinggi. Jadi 8 dapat membina sebuah kubus lah. Okey, bila 8 dapat 1 dapat, 8 pun dapat bina sebuah kubus. Okey. Dan seterusnya. Kita ada ini lagi 3 pula. Betul. Kalau 3 panjang, 3 lebar, 3 tinggi pun dapat juga. Okey. Jadi bagaimana dengan jawapan Aisyah cikgu? Boleh bagi 1 bintang. 1 bintang untuk Aisyah. Ini yang untuk Aisyah. Okey. Baik, apakah yang murid-murid dapat perhatikan daripada jadual blok tersebut? Siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak bintang? Silakan. Silakan Nazira. Nazira. Pantas Nazira. Okey, silakan Nazira. Cuba. Apa yang saya dapati, bukan semua blok unit dapat disusun untuk membentuk sebuah kubus yang sempurna. Hanya sebahagian saja seperti 1 blok dan 8 blok. Ya, baik. Itu pengertian dia. Maksudnya dia kata bukan semua kubus-kubus kecil ni dapat dicantumkan menjadi sebuah kubus yang besar. Hanya sebahagian saja, iaitu 1 dan 8. Sebenarnya ada lagi. Okey, kita tengok Okey, baik. Untuk kesimpulan, hasil daripada aktiviti penerokaan yang kedua, didapati bahawa hanya setengah bilangan blok unit sahaja dapat disusun untuk membina kubus. Misalnya, 1 blok unit, 8 blok unit, seterusnya 27 blok unit. Betul. 27 ini adalah daripada 3 panjang, 3 lebar, 3 tinggi. Okey, yang satu lagi ni pun dapat juga, iaitu 64. 4 panjang, 4 lebar, 4 tinggi. Okey. Jadi 1, 8, 27, 64 dan seterusnya. Ya. Okey Jadi jawapan murid kita betul cikgu? Boleh terima. Boleh bagi 1 bintang untuk Nazira. 1 bintang untuk Nazira. Baiklah. Teruskan cikgu. Baik. Bilangan blok unit yang dapat membina kubus adalah 1, 8 dan 27. Okey, jadi hubungannya nombor 1, 8 dan 27 itu dikenali sebagai
kuasa 3 sempurna. Okey. Tapi bukan nombor ni je, ada lagi lah nombor lain. Okey, baik. Kita pergi kuis yang kedua. Tadi dapat 2 bintang kan? Ya. Okey, siapa nak rebut lagi 2 bintang? Okey, kuis yang kedua. Nyatakan blok unit yang dapat membina kubus selain 1, 8 dan 27. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa? Salsabila dengan Sofia laju sama-sama serentak, cikgu. Macam mana, cikgu? Mira lah. Saya terlebih lagi. lagi. Okey, lagi sekali, cikgu. Kita minta laju-laju. Okey. 1, 2, 3. Siapa pilih? Kalau macam tu kita ambil Salsabila, cikgu. Semua serentak buat jawab. Okey, silakan. Salsabila. Jawapan dia D, 64. Adakah anda pasti 64? Pasti. Pasti Baik. Jawapan dia tepat sekali, 64. Tahniah untuk Salsabila. 2 bintang untuk dia. 2 bintang untuk Salsabila. Tahniah. Selain 1, 8, 27, ada satu lagi selepas itu adalah 64. Iaitu 4 darab 4 darab 4. Ya. Okey. Jadi tahniah untuk jawapan itu Salsabila, 64. Okey. Baik, cikgu. Memandangkan kita masih ada sedikit masa, boleh cikgu imbas semula tentang pengajaran cikgu dalam segmen ini. Tadi cikgu ada terangkan 1, 8 dan 27 merupakan kuasa 3 sempurna. Ya. Kalau untuk 64 bagaimana pula, cikgu? Baik. Tadi kita dah bincang bahawa 1, kemudian sini 8. Ya, ini adalah 27. Yang ini 64. Ya. Ini 64 juga adalah kuasa 3 sempurna kerana kita dapati bahawa dia punya panjang dia 4. Ya. Okey, lebar dia pun 4, tinggi dia pun 4. Jadi sebab itu 64 itu dipanggil sebagai kuasa 3 sempurna. Baiklah. Okey, jadi macam mana murid-murid di rumah? Dah dapat tangkap dah? Dah faham? Okey, jangan risau kerana selepas ini cikgu akan kongsikan lebih lagi teknik untuk memahami tajuk kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita berhenti berehat, cikgu. Ya. Sama-sama. Ada hati, semua jadi. Okey, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya di Slot Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Untuk segmen ini, subtajuk atau subtopiknya ialah menentukan nombor kuasa 3 sempurna. Okey, jom kita tanya cikgu, apa lagi nombor untuk kuasa 3 sempurna ni? Jom cikgu. Baik, jom. Baik, seterusnya murid-murid semua di talian ataupun di rumah, kita lihat bagaimana menentukan sama ada suatu nombor itu adalah kuasa 3 sempurna. Murid-murid di luar sana boleh ikuti dengan membuka buku teks halaman 60. Okey, terus saja kita pergi. Baik, kita ada kaedah untuk menentukan kuasa 3 sempurna ni dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Di mana jika faktor perdana ini dapat dikumpulkan dalam 3 kumpulan yang sama, maka nombor itu adalah kuasa 3 sempurna. Okey, baik, contoh. Saya ada 2 soalan kat sini. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. 1, 64. Yang kedua, 240. Kita lihat yang pertama dulu. Baik, untuk yang pertama, 64. 64 ini adalah daripada hasil darab 8 darab 8. Okey. Daripada 8 darab 8 itu, 8 itu masih lagi boleh dipecahkan menjadi 4 darab 2. Okey, hasil darab 8 tadi itu adalah 4 darab 2. Sebelah kanan pun samalah, 4 darab 2. Okey. Dekat sini, kita boleh pecah lagi, iaitu 4 itu masih boleh dipecahkan kepada 2 darab 2. Okey. Cuma, dekat sini kita lihat 2 ni, yang 2 ni, dia sudah pun menjadi faktor perdana. Maka kita terus tulis jawapan akhir. Okey, tak perlu dipecahkan lagi lah. Okey. Manakala sebelah kanan, kita lihat yang 4 ni, masih lagi boleh dipecahkan menjadi 2 darab 2. Jadi kita pecahkanlah 2 darab 2. Dan yang hujung sekali 2 ini telah pun menjadi faktor perdana, maka kita terus tulis sebagai jawapan akhir 2. Okey. Setelah di peringkat akhir itu kita dah dapati bahawa semuanya menjadi faktor perdana, maka kita boleh tengok adakah dia boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan ataupun 3 kumpulan. Baik. Yang pertama, kumpulan pertama kita dapat lihat bahawa 2 darab 2, kumpulan yang pertama,
Okey, seterusnya kita dapat darab kumpulan yang kedua iaitu 2 darab dengan 2, kumpulan yang kedua. Dan seterusnya kita dapati bahawa 2 darab 2 untuk kumpulan yang ketiga. Okey, jadi dekat sini Mira, kita dapati bahawa 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, faktor perdana itu dapat dikumpulkan dalam 3 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Jadi bila faktor perdana itu dapat dikumpulkan dalam 3 kumpulan yang sama, maka kita dapati bahawa ianya 64 itu adalah kuasa 3 sempurna. Okey. Kita lihat pula contoh yang kedua. Okey. Bagaimana pula dengan 240? Baik. 240 adalah daripada hasil darab 12 darab 20. Okey. Kita tengok 12 pula kita boleh pecahkan lagi. 12 adalah daripada hasil darab 3 darab 4. Ya. Manakala 20 adalah hasil darab 4 darab 5. Okey. 3 ini kita dapati bahawa dia adalah faktor perdana, maka 3 itu boleh kita teruskan tulis sebagai jawapan akhir lah. Manakala 4 pula kita boleh pecahkan iaitu 2 darab 2 dan di hujung sekali itu 5 adalah faktor perdana, maka kita boleh terus tulis sebagai jawapan akhir. Di peringkat bawah ni, akhir sekali ni kita dapati bahawa semua nombor telah pun menjadi faktor perdana. Okey, maka kita berhenti. Baik. Kita berhenti. Jadi kita tengok apakah dapat kita kumpulkan dalam 3 kumpulan. Okey. Kita lihat yang pertama, 3 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Apa yang pelik situ Amira? Nombor dia tak sama cikgu. Apa yang tak sama? Ada 3 darab 2, ada 2 darab 5. Mira rasa macam mana? Kalau adakah macam dia kuasa 3 sempurna? Kalau macam ini, saya rasa macam bukan cikgu. Ya, tepat sekali Mira. Saya boleh bagi bintang untuk Mira. Bintang untuk saya cikgu. Okey, betul jadi oleh kerana dalam faktor perdana ini ada nombor yang tak sama, nombor asing. Ada 3 dan ada 5. Jadi dapat dikumpulkan dalam kumpulan faktor perdana yang sama, maka 240 ini dikatakan bahawa bukan kuasa 3 sempurna. Baik. Kita tengok cuba ini pula. Kita minta murid-murid talian untuk mencuba. Kita ada soalan dia 27. Siapa yang nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Siapa yang cuba? Aisyah. Aisyah lebih pantas. Silakan Aisyah. 27 tu dia hasil darab dengan 2 darab 3. 2 darab 3, betul? Okey. 2 darab 3. 3 darab 9. 3 darab 9. 3 darab 9. Okey, tengok. Betul. 3 darab 9. Okey, teruskan. Lepas tu 3 tu dia nombor perdana, so dia biarkan je. Dia dah terus habis. Okey, teruskan. Terus 9 tu 3 darab 3. 3 darab 3. Okey, betul. Baik, teruskan. So 3 tu dah jadi nombor perdana, teruskan je. Teruskan je, okey. Jadi apa kesimpulan? Kesimpulannya 27 ni adalah kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna. Okey, terlihat. 27 ni adalah 3 darab 3 darab 3. Mira cuba tengok ada tak nombor asing kat situ? Kalau tengok tak ada cikgu, semua nombornya sama. Jadi 27 itu adalah kuasa 3 sempurna. Betul untuk Aisyah. Berapa bintang cikgu? Kita bagi 2 untuk Aisyah. 2 bintang untuk Aisyah. Wah, nampaknya cikgu masing-masing mengejar bintang ni. Mengejar bintang ni. Okey. Baik. Kita ada kuis yang ketiga. Baiklah. Kuis yang ketiga Okey, baik. Sedia Soalan bernilai 2 bintang. Bernilai 2 bintang 2 cikgu bintang juga. Okey, baik. Adakah 215 merupakan nombor kuasa 3 sempurna? Ya atau tidak? Siapa nak cuba? Silakan. Ya atau tidak? Sofia. Silakan Sofia. Tidak. Tidak. Adakah anda pasti? Saya pasti. Okey, agaknya kenapa awak kata tidak? Kenapa tu Sofia? Boleh kongsikan sikit jawapan? Kenapa tidak? 215 dia hasil darab dari nombor 5 darab 43. 215 adalah hasil darab 5 darab 43. Okey, kita tengok betul tak? Jawapan dia tidak betul. Okey. 215 adalah hasil darab daripada 5 darab 43. Agaknya kenapa Mira bukan kuasa 3 sempurna? Sebab dia nombornya asing cikgu, tak sama. Tak sama kan? Jadi 215 itu adalah bukan kuasa 3 sempurna. Mudah tak? Mudah je kan? Jadi berapa bintang untuk Sofia? Kita bagi 2 bintang untuk Sofia. 2 bintang juga untuk Sofia. Tahniah diucapkan. Okey. Ada lagi cikgu soalan untuk mereka? Tak ada dah setakat ni.
Tak ada setakat ni cikgu. Kalau macam tu, kalau kita uji mereka dengan bagi satu nombor, boleh cikgu? Boleh. Okey, apa nombor tu cikgu? Kita uji murid-murid kita. Satu soalan istimewa untuk anda. Okey. Adakah 125? Dengar soalan lisan ni. Spot. Adakah 125 merupakan kuasa 3 sempurna? Okey. Siapa nak cuba? 125. Soalan bernilai 3 bintang. 3 bintang. Ni. Special ni. Silakan, siapa nak cuba? Ada dekat tangan ni cikgu. Alamak. Sofia tadi dekat tangan. Sofia. Okey, Sofia. Silakan Sofia. 3 bintang ni. Ya atau tidak? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ya. Tapi malu-malu jawab tu. Okey, Sofia, sebelum bagi 3 bintang, ya kenapa agaknya jawapan dia ya? Sebab dia hasil darab daripada 5, darab 5, darab 5. 5? Maksudnya 5 darab 5 darab 5, okey. yang Maksudnya? hasil dia bawa kepada kuasa 3 sempurna. Okey, baik. Saya ulang balik 125 adalah daripada 5 darab 5 darab 5. Macam Sofia tadi bagi tahu Okey, maka dia adalah kuasa 3 sempurna. Tepat sekali. Betul. Tepat sekali cikgu. Tepat sekali. Wah, hebat. Tanya Sofia. untuk 3 Sofia. bintang. 3 bintang untuk Sofia. 1, 2 dan juga 3. Tapi yang lain jangan risau. Masih lagi sempat nak kumpul bintang dan kejar bintang kan cikgu? Okey, selepas ini murid-murid di dalam talian dan juga di rumah nantikan ada banyak lagi perkongsian daripada Cikgu Azmi. Tapi macam biasa cikgu. Ya, betul. Ada hati, semua jadi. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM dan untuk tajuk segmen ini ialah bijak fikir. Okey, kenapa bijak fikir tu cikgu? Ada kena fikir ke ni? Kalau dapat jawab lagi tinggi bintang berdapat. Wah, okey cikgu, jom. Kita nak mencuba daya fikir murid-murid kita di talian. Okey, baik. Untuk segmen bijak fikir ini, soalan yang pertama. Harap semua dah bersedia Okey. Soalan pertama adalah Amir berkata 2 kuasa 3 bersamaan 2 darab 3. Jawapan dia adalah 6. Bagaimanakah anda dapat menjelaskan kepada Amir bahawa pernyataannya adalah tidak benar? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey. Nazira. Okey, Nazira. Silakan Nazira. Silakan. Jawapan dia tidak benar sebab kalau 2 kuasa 3 ni dia bukan 2 darab 3. Tapi dia 2 darab 2 darab 2. Ya. Dia darab 2 3 kali. Okey, baik. Itulah jawapan tepat. Tahniah. 2 kuasa 3 itu sebenarnya bukanlah 2 darab 3 Jadi 2 kuasa 3 adalah 2 darab 2 darab 2 3 kali. Sebab itu dia kuasa 3. Okey, kalau kuasa 4 kalilah. Okey. Berapa bintang cikgu? Kita bagi dia 2 bintang. 2 bintang untuk Nazira. Tanya. Okey. Jadi soalan balik Jadi 2 kuasa 3 adalah 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey, ada lagi soalan jangan risau. Okey Soalan kedua. Berikan contoh. Siapa boleh berikan contoh penggunaan ataupun sebarang isulah konsep kuasa 3 sempurna dalam kehidupan seharian. Cuba tengok keadaan sekeliling kita. Ada tak yang kita boleh kaitkan ataupun kita boleh gunakan konsepnya untuk kuasa 3 sempurna? Oh, ada juga cikgu ya? Ada. Kita tengok. Saya bagi kita lihat. Okey, siapa nak cuba Siapa nak jawab? cuba? Salsabila ke tu? Siapa tu? Salsabila. Salsabila. Okay, boleh. Salsabila, silakan Salsabila. Cube ice. Cube ice Kenapa awak pilih cube ice Salsabila? Sebab dia bentuk kubus. Bentuk kubus. Mira pernah tengok tak cube ice bentuk kubus? Pernah cikgu? Kalau itu betul jawapan dia. Okey. 2 bintang. Ada cube ice jenis kubus kan. Jadi itu salah satu konsep penggunaan kuasa 3 sempurna dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Kita ada soalan kuis yang keempat. Okey, kuis keempat Soalan bernilai 2 bintang. Okey. Nombor ini merupakan kuasa 2 sempurna dan nombor itu juga adalah kuasa 3 sempurna.
apakah nombor ini? Agak Mira boleh jawab tak? Dia dua-dua dia ada cikgu Nombor itulah kuasa 2 sempurna. Nombor tu juga lah kuasa 3 sempurna. Okey. Atau kita nak uji murid-murid kita uji murid-murid terlebih dahulu, cikgu. Kita ada 4 cikgu. orang ni kan. Kita tengok boleh jawab tak? Okey. Siapa nak mencuba? Siapa berani mencuba? Silakan. Semua angkat tangan cikgu. Kita sekali ada lagi. Kita okey, sekali lagi cikgu. Sekali lagi ya. Masa letak ni. Okey. 1 2 3. Sofia. Silakan Sofia. Silakan. Ada 2 nombor. Ada 2? Nombor 1 dengan nombor 8. 1 Kenapa 1 Sofia? Sebab kalau kuasa 2 sempurna, 1 darab 1. Kalau kuasa 3 sempurna, 1 darab 1 darab 1. Sama juga dengan 8. Okey, 8 macam mana pula? 8 ke? Tak, kalau 8 1 bukan. 1 dengan 1 dengan 64. Saya salah jawab. Okey, 1 dengan 64. Okey, 64 asalnya 8 darab 8. Itu untuk kuasa 2 sempurna Baik. Untuk kuasa 4 darab 4 darab 4. Itu untuk kuasa 3 sempurna. Betul Sofia? Betul. Pasti jawapan ni? Pasti. Pasti. Terpaksalah bagi 2 bintang kat dia. Betul cikgu. Wah, hebat. Okey. Ada 2 nombor. Ada nombor setakat ni kita tengok. Nombor itu adalah kuasa 2 sempurna. Kita tengok. Kalau 1, kuasa 2 sempurna adalah sebab daripada 1 darab 1. Nombor yang sama. Kalau dia kuasa 3 sempurna, 1 juga dikatakan sebagai kuasa 3 sempurna. Kerana 1 darab 1 darab 1. Begitu juga nombor yang seterusnya iaitu 64. Baik. 64 dikatakan kuasa 2 sempurna kerana 8 darab 8. Dan 64 juga adalah dikatakan kuasa 3 sempurna kerana hasil darab daripada 4 darab 4 darab 4. Wah, begitu. Baik cikgu, kita teruskan lagi dengan menguji pemahaman murid-murid dengan bermain sampul. Ada pemain yang ada sampul bawa ini. Ada bawa. Jom cikgu. Baik. Oleh kerana ada masa lagi, kita tengok. Dekat tangan saya ni ada 3 soalan berwarna hijau, berwarna oranye, berwarna biru. Jadi murid-murid di talian kena pilih dulu. Kena pilih dulu sampul manakah yang nak dijawab, barulah saya bacakan soalan. Okey. Okey, mana soalan tak buka dulu. Dia kena pilih dulu. Siapa nak jawab dulu? Silakan. Siapa nak jawab dulu? Okey. Siapa? Aisyah cikgu. Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah pilih soalan mana Aisyah? Ada 3 warna ni. Biru. Biru. Sama dengan baju uniform dia lah cikgu. Betul-betul dia pengawas. Pengawas. Nak pilih biru juga. Okey, baik. Biar saya buka soalan Silakan untuk Aisyah. Baik. Soalannya adalah kuasa 3 dalam bahasa Inggeris adalah cube. Cube dalam bahasa Inggeris bermakna kuboid. Benar atau salah? Aisyah, silakan. Salah. Kenapa salah Aisyah? Sebab dalam bahasa Inggeris maksud dia kubus. Kubus. Cube tu adalah kubus. Betul lah. Okey. 1 bintang untuk Aisyah. 1 bintang untuk Aisyah. Tahniah. Okey. Ada lagi 2. Oranye dan hijau. Siapa yang nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Salsabila. Silakan. Pilih. Warna hijau. Warna hijau. Okey. Soalannya untuk Salsabila. Okey, perhatikan. Kuasa 3 sempurna boleh ditulis sebagai hasil darab 3 faktor yang sama. Benar atau salah? Benar. Kenapa benar, Salsabila? Sebab dia kalau kuasa 3 sempurna dia kena 3 faktor yang sama. 3 nombor yang samalah. Okey, baik. Betul. Tahniah. 1 bintang untuk Salsabila. Tahniah. 1 bintang. Okey. Baik. Soalan terakhir berwarna oranye. Siapa nak cuba silakan? Nazira. Okey, Nazira. Silakan Nazira. Okey, sedia Okey, soalannya adalah isi padu hablur garam ialah contoh suatu kuasa 3 sempurna. Adakah benar ataupun salah? Silakan. Benar. Ya? Benar. Okey, tahniah. 1 bintang untuk Nazira. 1 bintang untuk Nazira. Wah, hebatnya. Bintang setakat ni, Mira. Siapa yang mendahului sekarang ni? Kalau Mira tengok cikgu, masing-masing bersaing bintang ni. Tapi kalau kita kira, nampak macam Sofia mendahului cikgu. Sofia, okey. Baik. Kalau Sofia mendahului, apa kata kita dengar pandangan Sofia untuk rumusan pada hari ini? Okey. Silakan Sofia, bagi sikit rumusan. Silakan Sofia. Untuk hari ini, saya rasa
rasa macam gembira. Untuk hari ini saya rasa gembira untuk belajar kuasa 2 dengan kuasa 3 dengan lebih mendalam. Baik, nampak gembira tu. Okey, baik. Terima kasih. Baik, itu dia pandangan daripada murid kita di talian. Mungkin ada seorang lagi nak berkongsi? Seorang lagi nak berkongsi? Silakan, siapa nak cuba? Kita panggil mereka apa dia? Panggil Nazira. Silakan Nazira. Silakan Nazira. Saya dapat belajar cara membezakan dan mengetahui kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Alhamdulillah. Tercapailah objektif cikgu. Okey, dan bagaimana pula rumusan daripada Cikgu Azmi? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah untuk rumusan kita pada hari ini, alhamdulillah kita dah dapat belajar perkara pertama iaitu menerangkan maksud kuasa 3 sempurna dan yang kuasa 3 dan juga kuasa 3 sempurna. Kedua, dapat menentukan sama ada suatu nombor itu adalah kuasa 3 sempurna. Jadi untuk murid-murid di luar sana, kalau nak dapatkan bahan bantu pembelajaran di rumah ataupun bahan latihan secara dalam talian, anda boleh dapatkan dalam sumberku KPM dalam portal Dilema. Dan untuk hari ini, Mira, saya berpuas hatilah dengan komitmen yang diberikan oleh murid-murid talian dan juga Mira sendiri. Untuk komitmen itu, saya nak bagi semua 10 bintang. Wah, 10 bintang. Tak 10 cukup bintang untuk semua. Kalau macam tu semua beri tepukan semua dapat 10 untuk diri bintang. sendiri. Tahniah diucapkan semua. Semangat dan kehebatan ni yang kita nak, cikgu. Jadi Mira, harapan saya semoga dengan sedikit perkongsian pada hari ini dapat membantu murid-murid di luar sana untuk memahami dan menguasai konsep kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna dengan lebih baik dan lebih berkesan. Seterusnya dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada ini dalam kehidupan seharian. Semoga dalam jiwa anda ada jiwa matematik dan ingatlah, jika ada hati, insya-Allah semua jadi. Wah, hebatlah cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azmi Ahmad atas perkongsian ilmu yang luar biasa pada hari ini, diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton. Terima kasih lagi sekali cikgu. Sama-sama. Seorang guru cemerlang matematik dari Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri Sembilan. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Ko, Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini, dan juga murid-murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Terus setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada hati, Ada hati, semua jadi. Semua jadi. Bye.